Ni sampai sekarang dia bergaduh dah, raya ni nak balik rumah siapa. Tak tahun itu je lah perangai. Tak ubah-ubah daripada muda sampai ke tua. Berebut nak balik mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis-salihin. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farduduhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Saya difahamkan sebagai selaku pengurus Masjid Bilal bin Rabah. Seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatankuasa Masjid Bilal bin Rabah, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Dalam dengar jelas Jelas. Kat luar saya solat maghrib tadi, bacaan imam saya tak dengar pun. Saya rasa kena panggil technician ataupun kena panggil konsultan untuk upgrade you punya PA system. Saya khawatir dia tak jelas kat belakang, kat luar, takut tak dengar. Sebab masjid ni bila kapasiti dia, penduduk dia bertambah, bila ada majlis ilmu, orang ramai, jadi kita kena pastikan mereka boleh dengar lah kuliah. Begitu juga kalau hari Jumaat, saya dapat membayangkan mungkin ada limpahan-limpahan kat luar. Jadi kena ada PA system. Pengurus boleh? Pengurus kena uruskan dan kuruskan. Ini nasihat daripada mantan ahli majlis agama Islam. Mantan dah. Tuan-tuan, kita rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita ruang dan peluang untuk berada dalam majlis ilmu, majlis buat persiapan ambang Ramadan, sebelum kedatangan Ramadan, supaya kita dapat perkemaskan kefahaman kita terhadap hukum hakam ataupun kefarduan yang berkaitan dengan puasa, yang kita akan berpuasa tidak lama lagi. Dalam Islam, amalan yang difardukan itu mestilah ditunjangi dengan kefahaman. Kefahaman itu bermula dengan ilmu. Jadi nak tahu kualiti ibadat seseorang itu, dia bergantung sejauh mana dia faham ibadat yang difardukan. Kalau solat, kalau nak tahu saya faham solat, pertama sekali saya tahu Allah fardukan solat ini di mana. Allah fardukan solat di langit, di Sidratul Muntaha. Sedangkan kefarduan-kefarduan lain di bumi. Dan saya tahu solat ini adalah wajib bagi saya. Dan solat ini ada 5 waktu. Dan solat ini perlukan kepada kefahaman terhadap syarat sah solat, rukun-rukun solat, syarat solat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya saya kena tahu sebagai seorang Muslim, kalau saya abaikan solat, apa ancaman yang disediakan untuk saya. Dan sebagai seorang Muslim, saya kena tahu sejauh mana saya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana tinggalkan solat.
Setelah saya faham, kemudian saya faham pula solat ini sebaik-baiknya ditunaikan secara berjamaah. So saya tahu pula selok belok solat berjamaah. Kalau saya nak jadi makmum, saya mesti tahu undang-undang jadi makmum, supaya solat saya makmuman tadi adalah solat yang saya laksanakan dalam keadaan saya faham. Jadi begitulah Islam. Puasa pun sama, haji sama, zakat sama. Kalau siapa-siapa nak pergi haji, dia akan berkursus sama ada 14 siri, 18 siri. Kalau yang ikut package tertentu, siri dia tak banyak, mungkin 2-3 kali dia buat kursus yang komprehensif. Jadi semua kena faham. Kalau tak, dia tak tahu macam mana tawaf, dia tak tahu sa'i itu bermula di mana, tahlul itu apa, pantang larang ketika dia sedang berihram, wukuf di Arafah, Mina, melontar di Jamrah. Semua ini dia kena tahu. Sebab itu Islam dia tidak suruh, dia bukan sekadar memerintahkan sesuatu kefarduan, bahkan setiap kefarduan itu mesti dilaksanakan dalam keadaan kita faham. Baik, sekarang kita nak puasa. Saya rasa ramai di antara kita tiap-tiap tahun berpuasa. Tiap-tiap tahun dia berpuasa. Cuma hari ini kita dah berapa hari bulan? Hari ini kita dah 3 hari bulan. Kurang lebih dalam 10 hari, 9 hari lagi, 8 ke 9 hari lagi kita akan berpuasa. Tapi kita tidak lagi kedengaran orang sibuk cerita bab puasa, melainkan masjid dan surau atur program. Dan kita tidak lihat lagi kain-kain dibentang ataupun banner-banner naik, signboard naik, mengalu-alukan kedatangan Ramadan. Kalau di negara Arab, tuan-tuan, saya duduk negara Arab 9 tahun, saya duduk Jordan 9 tahun. Sebulan lagi belum puasa lagi. Sebulan lagi nak puasa dia dah naik dah. Banner-banner besar, kain rentang naik, banting diletak di situ dan sini, signboard naik, ahlan wa sahlan Ramadan, Ramadan syahrul mubarak, Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan bulan keampunan, Ramadan bulan Al-Quran, selamat datang wahai Ramadan. Dialu-alukan, dan dia memberi satu persiapan dari sudut minda. Di mana-mana kita lihat, nak puasa dah, nak puasa, puasa ni, nak puasa dah, puasa ni ada Quran, puasa Lailatul Qadar, nak iktikaf. Jadi semua itu digambar-gambarkan, diwar-warkan, supaya sebelum masuk Ramadan ada satu semangat. Tu saya tak nampak pun. Ada tuan-tuan nampak? Tak tahulah saya yang dihijabkan tak nampak. Kalau tuan-tuan nampak, saya nampak dah ada orang pasang dah ketupat besar. Puasa pun belum, ketupat besar dia pasang, ketupat lampu tu. Lepas sudah ada yang tukar ringtone handphone dah, ringtone raya dah. Ya, hari tu saya solat mana, dia punya ringtone bunyi selamat, dah mula raya. Dia dah mula raya dah, tuan-tuan. Dan orang kita lebih suka mainkan lagu-lagu raya daripada sekarang berbanding nak mainkan lagu-lagu berkaitan dengan puasa. Adalah orang buat lagu puasa ni, kumpulan-kumpulan nasyid buatlah Ramadan macam-macam. Tapi di negara Arab dia mengalu-alukan kedatangan Ramadan. Tuan-tuan tak ada rasa apa-apa. Sebab tuan-tuan kata, tak lama lagi puasa-puasa je lah. Macam tu lah. Dan ada pula yang akan terkejut bila diumumkan puasa. Dah puasa? Macam tu lebih kurang. Dia terkejut. Kita tak excited nak tunggu raya seperti mana kita excited tunggu raya. Kita tak se-excited itu tunggu puasa, betul tak? Bila nak raya, bila pengumuman, bila nak buat bajunya, itunya, sambut. Jadi kita jadikan raya itu sebagai matlamat, bukan puasa sebagai matlamat. Jadi orang kita ni kena tukar. Matlamat puasa itu menjadi matlamat utama, raya itu sampingan aja. Cuma raya dalam Islam ni satu hari je. Kalau raya puasa satu hari, raya haji satu hari, campur dengan hari tasyrik 3 hari. Kalau bulan Zulhijjah. Tapi kita berhempas pulas untuk satu raya.
tapi kita tak berempas pulas untuk 30 hari Ramadan. Sebab itu persiapan kita tidak begitu memberangsangkan. Ya. So sebab itu Nabi SAW sebut, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim pun ada. Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dia yang lepas. Ada beberapa riwayat, tapi tak begitu kuat sangat, beberapa riwayat sebut kegembiraan bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan disambut dengan penuh kegembiraan, juga dapat fadilat, dapat kelebihan. Dia tidak melihat bulan Ramadan ini bulan yang mengekang dia daripada makan dan minum. Dah puasa dah bulan Ramadan dah. Ada pula yang ajak saya makan, Ustaz jomlah makan. Saya kata malah makan. Jomlah Ustaz makan, tak lama lagi tak boleh makan. Kenapa? Bulan puasa. So dia nak makan daripada sekarang, supaya puasa nanti dia tak makan. Padahal puasa daripada subuh sampai ke maghrib je tak makan, lepas tu makan lah. Mindset dia tu kan, rosak ni mindset dia, kena makan daripada sekarang, nanti tak boleh makan, lepas tu nanti puasa nanti susah. Jadi benda-benda ni yang menjadikan orang kita tak berapa mengalu-alukan kehadiran Ramadan. Habis Ramadan datang seperti mana rutin setiap tahun. Rutin setiap tahun. Sedangkan para salafus saleh, para sahabat, ada beberapa athar, riwayat yang menyebut bahawa sekiranya kalian ketahui kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, nescaya kalian akan mengharapkan sepanjang tahun itu biarlah Ramadan. Kalaulah kita ni betul-betul tahu fadilat dan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, nescaya kita akan minta apa? Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah 12 bulan ini bulan Ramadan. Ya. Jadi itu yang dari sudut asas, daripada sekarang kita nak buat persiapan, daripada sekarang kita nak buat kefahaman, daripada sekarang kita nak mindset kita ni nak puasa dah, nak puasa. Ya Allah, bila nak puasa ni? Terima kasih ya Allah. Sedangkan imam daripada bulan Rejab lagi baca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, berkati kami di bulan Rejab, berkatilah juga kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Imam dah doa dah, sebab biarlah tak ada seorang pun di antara kita yang tidak diberi peluang untuk bertemu dengan Ramadan. Cuba tuan-tuan bayangkan, tahun lepas berapa ramai yang ada, tahun ni dah tak ada. Sempat puasa dengan kita, tapi tahun ni dia tak sempat puasa dah dengan kita. Begitulah berakhirnya. Tapi yang kita yang masih ada ni, bagaimana kita nak sambut Ramadan ni? Yang itu kita kena buat persiapan. Jadi terima kasihlah Masjid Bilal bin Rabah ni ambil inisiatif untuk buat satu ceramah supaya disuntik semangat kepada ibu ayah ni sambut Ramadan dengan sungguh-sungguh. Bukan tidak lagi Ramadan itu fokus kepada langsir, bukan fokus kepada cadar, bukan fokus kepada kuih, tidak fokus kepada bapa pasang baju raya. Dia tak fokus tu. Itu tidak menjadi fokus utama, sebab matlamat puasa dia adalah untuk mencari keredaan Allah. Betul kan? Keampunan Allah. Jadi jangan divert, jangan dialihkan keutamaan puasa itu kepada keutamaan yang lain. Habis tak ada baju raya, tak boleh raya tuan-tuan. Boleh kan? Kita kena rasakan bahawa tak ada raya pun tak apa, tapi puasa tidak boleh tidak, kami nak. Macam tu. Ni sampai sekarang dia bergaduh dah, raya ni nak balik rumah siapa? Tiap-tiap tahun itu je lah perangai. Tak ubah-ubah daripada muda sampai ke tua. Berebut nak balik mana. Memanglah hari raya ni kita disunatkan bergembira, pakailah lawa, pakai cantik-cantik, tapi jangan jadikan itu sebagai matlamat. Macam kita ni tak boleh raya kalau tak ada kuih raya, tak boleh raya kalau tak ada baju raya.
Khalifah-khalifah dalam sejarah Islam ni berapa ramai yang berhari raya tidak ada baju raya pun. Saya duduk negara Arab ni 9 tahun. Awal Ramadan tak ramai orang kat masjid. Awal-awal Ramadan orang tak ramai. Tuan-tuan pergilah dekat mana negara Arab pun. Awal-awal orang tak ramai kat masjid. Awal-awal Ramadan, katakan masjid tu ada 20 saf, dapatlah 10 saf. Terbalik dengan kita. Awal-awal Ramadan penuh melempar-lempar sampai ke parking. Hujung dah tak ada orang pula. Di negara Arab awal kosong, hujung penuh. Dia faham. Sebab dia tahu semuanya tersembunyi di hujung Ramadan. 10 terakhir tu mereka akan pulun, mereka akan i'tikaf, akan qiyamul lail, akan duduk masjid, akan baca Quran. Kita 10 terakhir itulah kita akan mula hilang. Iya. Betul tak? Tak tahulah Masjid Bilal bin Rabah ni terbalik. Awal sikit hujung ramai. Arab pagi raya, agak-agak tuan-tuan, Arab pagi raya dia makan apa? Mendi, nasi mendi, biryani, tak ada bang. Habis dia makan korma yang tak habis bulan puasa tu. Tuan-tuan pergilah beraya rumah Arab pagi raya tu, dia akan bagi makan korma dengan biskut-biskut TO, itu aja. Cuba tahun ni tuan-tuan, orang datang beraya bagi korma yang tak habis bulan puasa, bagi TO. Tengok apa jadi. Terus update dalam status. Masuk Facebook. Ada juga orang kat taman kita ni hari raya tak ada gendang, tak ada ketupat, ya, tak ada kuah kacang, ada pula dihidangnya korma. Saya pagi raya pergi rumah orang Arab, memang itulah dihidang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Ingatkan dapat mendi ke madrut ke apa kan? Tak ada tuan-tuan. Korma yang tak habis bulan puasa tu disusun balik, adalah biskut sikit TO, itulah makan. Tapi dia tak makan besar-besar ke? Dia akan makan besar-besar bila dipanggil keluarga datang rumah dia. Okey, semua datang berkumpul besok malam rumah Pak Long. Boleh? Okey, jadi Pak Long akan masak, jadi mereka akan makan. Itu aja. Tak adalah sehari 2 hari sebelum raya dia dah bakar lemang ke, masak ke, ketupat rendang pakai. Tak ada. Mana lagi dekat? Yang dia buat dekat ke dengan ajaran Islam yang kita buat? Bagi saya dua-dua boleh. Boleh nak berhari raya, nak bakar lemang, ketupat, tak apa, boleh. Tapi jangan diabaikan yang 10 terakhir. Itu maksud saya. Malam raya kita buat apa? Malam raya tu di antara malam yang mustajab doa, tapi malam itulah kita tak datang masjid. Malam itulah kita akan habiskan masa. Kita tahu anak cucu kita nak balik, kita nak siapkan makan-makan, betul, saya faham. Tapi jangan ditinggalkan langsung begitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah mengenai kefarduan puasa dalam ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan puasa ke atas kamu seperti mana ianya difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat ni imam baca maghrib tadi. Ayyaman ma'dudat, maksud bilangan hari-hari puasa ini tertentu. Sama ada 28 hari, 29 hari, 30 hari.
Jangan takut, dia tak akan jadi 31 hari. Ya. Dia sama ada, itulah bilangan dia. Faman kana minkum maridhan, sekiranya ada di antara kalian yang sakit, marid, sakit. Sakit apa? Apa-apa sakit. Dia tak sebutlah mesti sakit apa, sakit perut ke, sakit pening ke, gaut ke, tak sebut. Dia kata marid, sakit. Sakit itu pula dalam lafaz yang umum. Sebab apa lafaz umum? Sebab sakit orang tak sama. Dan sakit seseorang itu dengan orang lain, walaupun sakit yang sama, tubuh badan tak sama pula nak menanggung sakit tu. Betul kan? Barangkali kalau saya sakit gigi saya boleh tahan, mungkin Pak Haji kalau sakit gigi tak tahan. Terpulang pada individu. Jadi kalau Pak Haji tak tahan, Pak Haji buka puasa lah. Tak ada siapa boleh marah. Datang rasa saudara, tak puasa ke Ji? Tak. Elok je sihat. Sakit gigi. Apa Haji ni sakit gigi tak puasa? Tak boleh, dia sakit. Itu dia punya hal. Kau sibuk apa hal? Itu sakit dia je tahu. Ada ulama, anak murid dia masuk menghadap majlis ilmu nak pergi mengaji, Tok Guru tengah makan bulan puasa. Kata, Tok Guru tak puasa. Tak, sebab apa? Sakit. Budak tengok atas ke bawah, kuku dia tu terkoyak, lepas tu berdarah, bengkak. Itu aja. Kalau kita akan cakap, sikit aja pun, tapi sakit. Quran kata sakit. Saya takut juga ni. Takut ramai tahun ni kata saya sakit. Sakit apa elok je? Sakit awak dengan sakit saya tak sama. Badan saya yang tanggung, bukan awak yang tanggung. Kalau saya sakit perut, saya kalau sakit gigi saya puasa. Kenapa pula awak tak boleh? Tak sama. Dan tak payah pula lah kena pergi ambil MC bagai kan. Sebab itu Quran sebut, jadi amanah kita sendirilah kena beramanah. Sebab di hujung tu Allah Ta'ala sebut, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu panduan Quran. Walaupun sakit itu tak tertanggung atau boleh diusahakan tanggung, berpuasa juga. Sebab dia tahu bulan puasa ini tak sama dengan bulan lain. Saya boleh aja ganti puasa saya sakit pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal dan bulan-bulan lain. Tapi sama tak? Tak sama. Jadi mesti rasa rugilah kalau tak. Kalau yang itu ada, sakit dia akan tahan. Kalau sakit pun dia akan tahan. Ya tuan-tuan. Kemudian maridhan minkum, maridhan au ala safarin, ataupun orang yang dalam bermusafir. Kan? Ya, ini bermusafir ini mesti cukup dua marhalah. Dan dalam safar itu, ya dulu orang bermusafir naik unta, naik kaldai, padang pasir, panas, kan? Tak ada RNR, jadi tanggung, susah. Jadi boleh tak dia berbuka? Islam kata boleh, syariat kata boleh, asalkan lebih dua marhalah. Boleh. Tapi sekarang walaupun lebih dua marhalah, katakan sini pergi ke Kota Kinabalu, dah berapa ribu kilometer, bukan lagi dua marhalah, lebih dua marhalah. Boleh tak kalau saya tak berpuasa? Boleh, sebab lebih dua marhalah. Tapi kita tanya balik, susah ke engkau daripada KL pergi Kota Kinabalu tadi? Apa susahnya? Tak ada pun. Rumah ada aircon, kereta ada aircon, airport ada aircon, kapal terbang ada aircon, turun di airport Kota Kinabalu ada aircon, kereta orang yang datang jemput awak tu ada aircon, pergi ke majlis di situ pun ada aircon. Mana susahnya? Mana keringat yang keluar, mana yang menyebabkan awak haus tu, mana dia? Betul tak? Tapi kalau ada orang nak berbuka puasa sebab dia lebih dua marhalah, boleh tak? Boleh. Sekali dia naik kapal terbang daripada KL pergi Kuantan. KL Kuantan. Turun Kuantan, dia minum kopi, makan bagai. Kata, tak puasa ke? Tak. Sebab apa? Musafir.
Kita pun kata, naik kapal terbang tak ada apa letih. Terpulang dia nak puasa tak puasa sebab dia lebih dua marhalah. Tapi kalau dia sendiri rasa sayang, tak ada kepenatan, tak ada lelah, tak ada susah, kenapa harus aku korbankan hari puasa tersebut dengan berbuka? Di situ pula. Faham tak? So, ujungnya, di ibadat yang kita nak buat ini, Allah beritahu, you buat bukan untuk aku, tapi untuk engkau. Untuk engkau. Kau mau, kau tak buat, kalau ada alasan syar'i, terpulang. Tapi kalau engkau nak berpuasa juga, maka engkau adalah terpuji. Sebab engkau tak mau korbankan bulan puasa atau hari-hari yang berpuasa. Ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada ibu yang khawatirkan anak dalam perut ataupun baby itu dah keluar, dah lahir. Dia khawatir kalau dia berpuasa tak dapat susukan anak, maka dia boleh tinggalkan puasa dan dia boleh berbuka puasa, dan dia hendaklah ganti hari-hari tersebut dengan membayar. Bukan, ini minta maaf saya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi ini dari sudut orang yang sakit tadi, sakit yang telah disahkan oleh doktor tak sembuh. Sakit yang telah disahkan oleh doktor dia tak akan sembuh. Pak Ji tak boleh tinggal ubat ini. Pak Ji kena makan ubat cair darah, ubat kencing manis, ubat apa lagi? Ubat gaut lagi. Banyak betul penyakit Pak Ji. Pak Cik tak boleh, saya tak makan tak boleh. Tak boleh. Ada orang yang kena kencing manis ni, bila dia ambil insulin, bila insulin tu dia menyebabkan badan dia tak ada tenaga dan dia tidak ada gula dalam badan, dia boleh jadi badan dia menggigil dan boleh pengsan. Dia boleh jadi hyper. Itu gula kalau dia ambil insulin. Jadi kalau keadaan tu daru mudarat, dia baru pukul 12 dah pitam, dah pengsan dah kan, bukalah puasa. Dan memang doktor dah kata Pak Cik tak boleh puasa dah, tak boleh dah. Sebab memang medical wise Pak Cik ni memang tak boleh puasa, maka taklah puasa. Pada hari yang ditinggal puasa itu, bayarlah fidyah, satu hari satu cupak beras dibayar. Insulin sistem kan, itu untuk orang yang insulin, dan juga penyakit-penyakit yang tertentu yang doktor kata tak boleh sembuh, kena makan ubat. Dia bergantung talian hayat dia dengan ubat. Rasa pilu, rasa sedih, tak boleh puasa. Tapi Islam kata tak apalah, tidak mengapalah, sebab sakit yang ditanggung itu lebih berat berbanding dengan berpuasa di siang hari. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, so wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa-siapa yang nak puasa juga tatawwa'an, dia nak korbankan diri, nak juga, walaupun dalam safar itu ada kepayahan, walaupun ada sedikit kesakitan, tapi dia nak berpuasa juga. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, telah difardukan ke atas kalian berpuasa. Dalam Al-Quran, puasa ini dia ada dua bentuk bahasa. Pertama sekali, siyam, sad, ya, alif, mim, siyam. Bukan siam Thailand tu, Pakcik. Siyam, sad, ya, alif, mim, siyam, bermaksud menahan mulut daripada makan dan minum. Apa dia? Kau nak makan? Kita berhenti azan sekejap. Kau nak apa? Kita berhenti azan sekejap. Nak azan. Silakan. Manalah saya tahu. 8.38. Kita laluan azan, tuan-tuan.
صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. Terima kasih Tuan Bilal. Sedap Bilal azan. Tapi kalau orang tak datang juga tak tahulah saya.
Bila dah panggil dengan elok lah. Baik tuan-tuan, sambung. Dalam Al-Quran perkataan puasa ini ada dua bentuk. Pertama, siyam, sad, ya, alif, mim, siyam. Keduanya, saum, sad, waw, mim, saum. Dua-dua membawa maksud menahan mulut. Kalau siyam, menahan mulut daripada makan dan minum, itu siyam. Saum, menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah. Boleh? Siyam menahan mulut makan dan minum, saum menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dua-dua ni tuan-tuan, tuan-tuan rasa antara dua ni mana Tuhan suka? Antara dua ni mana Allah suka? Maklum. Yang tak berhenti bercakap. Antara dua ni maklum, Allah suka mereka yang menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah, berbanding hanya tahu menahan mulut daripada makan dan minum. Menahan mulut makan dan minum daripada azan subuh sampai maghrib, tapi menahan mulut daripada bercakap perkara yang Allah tak suka sepanjang tahun, sepanjang hayat. Nabi pesan dah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan iman yang benar, bercakaplah yang baik-baik ataupun diam. Ataupun diam. Tak tahu jangan cakap. Kalau maklumat itu prematured, kata orang, tak matang, separuh masak, kita nak tolong ulas pula lagi benda yang kita tak tahu. Itu yang jadi huru-hara tuan-tuan. Tak tahu cakap tak tahu, diam lebih baik. Kita pula kadang-kadang rasa kalau kita tak bercakap, tak syok, mulalah bercakap. Bila cakap, nampaklah tak berapa cerdik. Baik, diam. Apa pandangan? Kabur. Kita kena pastikan. Nabi sebut, kam min sa'imin wa laysa min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa sedangkan dia berpuasa itu hanya dapat lapar dan dahaga, tak dapat apa-apa. Jadi tahun ini puasa kita maklum, Kak Jah, azan nak simpan-simpan barang, kenapa nanti tu? Tahun ni kita punya puasa, kita nak puasa tahan mulut daripada makan dan minum, tahan mulut daripada bercakap benda yang Allah tak suka. Senyap, sudah. Ya. Siapa lagi dengan siapa, bini siapa dah yang bercerai, tak payah nak buat story-story sangatlah bulan puasa. Ya tak sangka ya bulan puasa pun dia bercerai. Dah tak ada kerja lain. Semak dan imbang rumah sendiri sudah. Anak kita buat apa, suami kita nak makan apa, anak-anak kita, itu sudah. Tak payah diintai-intai rumah jiran sebelah. Apa berlaku? Bang, saya dengar kan Cik Mat tu nombor 54, dia kahwin satu lagi. Dah awak dah kenapa? Yelah bukan apa, saya heran Cik Mat ni kerja security guard aja, tapi dia kahwin pula. Dengar kata dia kahwin dengan perempuan Indonesia. Ada situ pula ceritanya. Bulan puasa. Itu Cik Mat punya pasal lah. Duit dia, badan dia. Yang penting abang kat depan mata tu tak pergi cari orang lain. Saya cerita ni bukan apa. Kalau la ilaha illallah, anak siapa tu? Diulur kaki ikut celah tuan-tuan. Budak-budak ni. Tak apa budak-budak, tak apa. Nama pun budak-budak. Kalau orang tua ulur kaki, saya balik tuan-tuan. Balik saya. Jadi diam. Bulan kita, sebab itu tuan-tuan lihat.
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, imam-imam yang besar-besar ni tuan-tuan, imam-imam utama ni, para salafus soleh, masuk puasa ditutup kelas-kelas pengajian. Tak ada, bagi tuan anak murid semua, 1 bulan kelas off. Tak ada mengaji. Habis tuan guru nak buat apa? Saya nak baca Quran. Sebab itu yang Imam Syafi'i khatam Quran berbelas kali, ada imam lain khatam Quran sampai 20 kali, ada yang khatam Quran sampai 30 kali. Sebab dia stop cakap dengan orang, dia cakap dengan Quran. Boleh? Halo? Halo? Tahun ni kita nak stop cakap dengan orang bulan puasa. Stop tu bukanlah stop langsung. Orang tanya apa khabar? Tak cakap. Jadi, dalam saum, perkataan saum ni menahan mulut daripada bercakap. Dia sekali aja Quran sebut perkataan saum dalam kisah Maryam alaiha assalam. Bila Maryam bawa Nabi Isa dalam dakapan, Bani Israel akan bertanya, itu anak tu siapa punya Maryam? Engkau ni hilang-hilang, tiba-tiba datang ada baby pula. Engkau ni budak baik, perempuan baik, kenapa tiba-tiba bapa engkau baik, keluarga engkau semua orang baik, kenapa engkau tergamak buat benda ni? Allah beritahu kat Maryam, kalau orang tanya, bagi tahu mereka, inni nadartu lirrahmani sauma. Bagi tahu dia orang, aku puasa, tak mau bercakap. Zaman dulu, sebelum kedatangan syariat Islam, syariat Nabi-Nabi terdahulu, boleh puasa tak bercakap. Puasa tak bercakap. So, dia niat besok puasa tak bercakap. Jadi menjadi salah satu amalan. Puasa tak bercakap. Tapi syariat itu sudah dibatalkan Kak Su. Kalau disyariatkan, elok Kak Su puasa tak bercakap. Tapi syariat itu telah dibatalkan supaya senang Kak Su nak bercakap. Letih juga tuan-tuan, kalau syariat puasa tak bercakap ni difardukan masih kekal. Yang paling akan mengamalkan puasa tak bercakap, suami. Sebab sekarang pun kat rumah dia dah macam tu dah. Isteri tanya, puasa cakap? Bayangkan puasa cakap, nak beli barang kurang manis, nak order macam mana? Teh tarik kurang manis, cuba order tengok, pakai bahasa isyarat. Boleh Kak Su? Nasi goreng cili lebih sikit, nak order sebenarnya bahasa isyarat. Tak boleh kan? Jadi Allah dah angkat dah puasa bahasa isyarat ni. Puasa tak bercakap. Dia tak bercakap, mulut tak bercakap, tapi dia boleh guna bahasa isyarat. Saya pun belajar juga bahasa isyarat sikit lah. Biasa kan pergi TV Hijrah ada akak yang buat bahasa isyarat kan, ahli bahasa dengan bahasa isyarat. Dia kata jari macam ni, jari macam ni, macam ni, punya mulut macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Apa maksud dia? Rindu masjid. Itulah tuan-tuan. Benda senang macam tu pun tuan-tuan tak tahu. Bahasa isyarat. Ini kubah, ini kubah, ini menara. Pastikan jari itu betul, jangan salah jari. Ini kubah, ini menara. Jari macam ni. Lepas tu macam ni, ini rindu. Rindu. Kena muka sekali lah. Rindu. Kalau muka abang tak payah. Macam malaikat maut, tak ada gaya rindu pun. Lepas tu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Mula pakai 2 jari je, macam ni. Lepas tu 3 jari pula. Ni, macam ni, macam ni. Apa makna dia? Hitam manis. Benda senang macam tu pun tak tahu. Jadi tak ada dah lah bahasa isyarat. Sekarang ni puasa bahasa isyarat, puasa tak makan, puasa tak bercakap, sudah dinasahkan. Jadi
Kita mau puasa kita solid. Puasa tahan mulut makan minum, puasa tahan mulut bercakap perkara yang Allah tak suka. Okey. Kita divertkan kesibukan bercakap itu pada Al-Quran. Kita fokus pada baca Quran. Yang keduanya dalam ayat itu Allah Taala sebut kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa yang kamu puasa ini adalah puasa yang pernah difardukan ke atas umat-umat terdahulu. Mengikut rekod beberapa tafsir yang saya baca, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, termasuklah Ibnu Ashur, ulama-ulama tafsir berpendapat puasa yang Allah fardukan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak jauh bezanya puasa yang difardukan ke atas umat-umat terdahulu, termasuk Bani Israel. Ajaran dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Cuma puasa ini, bulan puasa, bulan yang difardukan puasa namanya Ramadan. Namanya apa maksud? Ramadan. Ramadan ini dia adalah gabungan daripada 3 huruf. Ra, mim, dot. Ra, mim, dot. Ramadhan. Kalau kita baca tunggal, Ramadhan. Apa makna Ramadhan? Panas membakar. Panas yang menyebabkan haus. Panas yang terik. Itu maksud Ramadhan. Dan ada juga ulama kata Ramadan itu membawa maksud panas ataupun membakar, iaitu puasa itu membakar dosa-dosa yang lepas. Ada juga tafsir yang begitu. Cuma disebabkan puasa ini di bulan Ramadan, iaitu bulan yang signifikan dengan kepanasan dan juga terik matahari yang menyebabkan haus. Apa Bani Israel buat? Bani Israel melalui pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka buat satu pengalihan. Maksudnya dia tak puasa bulan Ramadan, habis dia puasa bulan Syawal. Kenapa? Dia kata disebabkan Ramadan ini terlalu panas, jadi kita tak payahlah puasa bulan Ramadan, kita puasa bulan Syawal. Disebabkan kita dah langgar, kita tak puasa bulan Ramadan ini, maka kita puasa Syawal dan kita tambah lagi 10 hari. Jadi berapa hari dia puasa? Berapa hari? 20 hari apanya Kak Su? Matematik senang macam tu pun. 30 campur 10 berapa? Macam mana jadi 20? Berapa puluh? Dah 50 pula, 40. Kira duit pandai. Halo. Jadinya 40 hari. Dia tak puasa 30 hari, dia pindah bulan Syawal, dia puasa 30 hari Syawal, dia tambah lagi 10 hari. Tanya, kenapa nak tambah pula? 10 hari ni kira kita tebus lah, sebab kita tak puasa. Macam itulah mereka tukar-tukar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hujung ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa. Menjadikan kita orang yang bertakwa. Maksudnya takut kepada Allah. Saya suka apa yang disebut oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya sekali, Ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali jawab, at-taqwa yatadammanu arba'ata asya. Takwa ini ada 4 rukun dia. Pertama sekali, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang maha mulia. Yang kedua, wal qana'atu bil qalil. Rasa syukur dengan pemberian Allah, biarpun pemberian itu sedikit. Yang keempat, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap sedia untuk jumpa Allah. Jadi rukun takwa ada berapa? Kalau tanya kita rukun takwa ada berapa? Ada 4. Pertama sekali takut kepada Allah yang Maha Esa.
keduanya syukur kepada Allah, yang ketiganya baca dan mengamalkan Al-Quran, yang keempat sentiasa buat persiapan jumpa Allah. Ada empat ni, Pak Long, ada empat ni adalah takwa. Kalau cicir salah satu, cacat takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Betul kan Allah sebut? Sesungguhnya Allah terima amalan orang-orang yang bertakwa saja. Dia ada sifat takut. Jadi kita tengok empat rukun ini, takut kepada Allah, syukur pada Allah, Al-Quran, persiapan jumpa Allah. Empat-empat ni bulan puasa ada ke tak ada? Halo, ada ke tak ada bulan puasa empat-empat ni? Ada Ustaz, ada. Takut kepada Allah, ada. Bulan puasa orang kurang mencuri. Ya, tak mencuri ke? Bulan puasa nanti Syawal lah. Dia curi tapi bulan puasa tak curi. Bulan puasa tak gamak dia menipu. Ni bulan puasa takkan nak tipu. Hanya macam tu pula. Jadi secara tidak langsung ada perasaan dekat dengan Allah pada bulan puasa. Betul. Nabi sebut bila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Masuk Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu. Jadi yang nak bisik-bisik dekat telinga untuk buat jahat, dia sudah dicutikan 1 bulan. Agak-agaknya dia heran tak dia kena cuti. Halo, agak-agak lah dia heran tak? Alah, takkan cuti? Tak. Dia kata, oh cuti, tak apa. Dia relax sebab dia dah asuh kita 11 bulan. Apa ada masalah? 11 bulan dia dekat dengan kita, 1 bulan dia tak ada, perangai dia ada lagi tak? Ada, sakit baki ada. Itu yang pada bulan puasa pun masih lagi ada berlaku. Sepak terajang bini, bercerai, lafaz talak dia jatuh bulan puasa. Kau ni tak ada akal ke apa? Berebut parking, bergaduh dekat pasar malam, bergaduh kat jalan, pergi pejabat ada urusan apa, marah-marah orang datang, alasan dia puasa. Ya, orang lain puasa pergi berperang, kita puasa muka masam. Nabi bulan puasa muka paling cantik bulan puasa. Kita bulan puasa muka Allahu Akbar. Kenapa bang? Nampak lain macam je? Puasa. Oh, garang puasa. Nampak kan? Jadi takut pada Allah. Dia ada satu benda berlaku tuan-tuan kat masjid saya lah, Masjid Bandar Seri Putra. Bulan puasa, kita kata syaitan dah dibelenggu, tapi ada motor hilang. Bulan puasa, motor hilang. Kita pun tengok dekat CCTV, siapakah gerangan pencuri motor? Siapa punya kerja? Tengok nampak, tapi tak clear. Tak clear sebab CCTV jenis murah. Sebab kita diarahkan kalau ada quotation, pilih yang paling murah sekali. Itu yang penjenayah tak tangkap. Quotation mesti 3 dan pilih yang paling murah. Besok nak tukar PA system ni pun juga, bawa quotation 3, pilih paling murah. Lepas tu sejarah berulang balik. Orang kata biarlah mahal sikit asal kualiti. Dia kata biarlah murah, asalkan dapat jimat. Dia lupa jimat itu menyebabkan kena ada penambahan pula lepas 6 bulan. Betul tak? Benda-benda ni kadang orang tak fikir. Jadi tengok kat CCTV, nampaklah kelibat manusia seorang yang pergi kat masjid, depan masjid, dia tengok handle dia. Mula dia cuba gerak-gerakkan handle ni. Dia nak tahu handle masjid, handle motor mana yang tak lock, kira boleh makan lah. Dia dah cam dah satu motor, dia ikut pergi tepi. Sebab tepi masjid ada kemah buku puasa. Masjid ada buku puasa? Ada? Berapa ramai? $300. Cukup? Kalau siapa datang tak cukup, masuk bilik imam. Bilik imam banyak makanan biasa.
Iya, masuk aja. Assalamualaikum, nak makan. Oi, lain. Macam mana kami ada lauk apa ni, ikan goreng, ikan masin, awak punya semua ada ayam percik bagai. Bukan imam sini miskin tuan-tuan. Imam dekat Burkina Faso. Jadi tuan-tuan tengok dia pergi buka puasa. Soleh tak? Soleh. Kamat dia masuk masjid, solat bersama imam. Soleh tak? Soleh. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat-cepat dia keluar. Kita nampak kat CCTV tu, laju dia keluar, dia keluar. Keluar, dia pergi dekat motor yang dia sudah target tadi. Dia tolak motor tu sampai keluar masjid. Hilang. Habis. Bulan puasa. Yang saya nak marah tu, motor yang dicuri tu motor saya. Saya Nazir masa tu tuan-tuan. Motor Nazir dicuri. Tapi lah kalau motor tu bukanlah besar, motor EX5 aje, motor saya ulang alik masjid, saya tak pergi tempat lain pun. Masjid kat taman tu nak beli sarapan ke, beli lauk ke, pakai motor tu. Kalau budak tu tanya dengan saya, bang, saya nak motor abang, saya nak bawa pergi kerja, saya bagi tuan-tuan. Tapi saya dah halalkan lah. Saya dah halalkan. Tapi perbuatan dia tetap berdosa. Mencuri tu saya tak boleh halalkan, sebab itu sudah dosa. Saya boleh halalkan barang saya, tapi perbuatan tetap dosa. Macam banjir dekat mana gitu, kat Shah Alam kan, Batu Tiga ke mana dekat Shah Alam, banjir besar. Maidin tu, orang semua masuk dalam Maidin, curi barang. Lepas tu owner dia cakap apa? Owner dia kata, saya halalkan. Sebab bantuan lambat sampai, jadi orang perlukan bantuan, orang masuk, ambil pecah masuk. Jadi owner dia kata, saya halalkan. Tak apalah dia halalkan makanan barang dia boleh halalkan, tapi perbuatan itu tetap berdosa. Dan keduanya, kalau betul nak cari bekalan makanan, cari makanan roti, beras, tepung okeylah. Yang kau curi rice cooker kenapa? Kan? Takkan makan rice cooker, makan pembakar roti. Agak-agak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya teringat kisah saya tahun pertama saya puasa lepas saya masuk Islam. First year saya puasa. Saya kan masuk Islam Januari 1990, April puasa. So saya dah boleh balik rumah mak saya. Saya balik rumah mak saya masa kakak saya tak ada, abang saya tak ada, saya balik. Cuci saya balik. Walaupun mak saya marah dengan saya bila ketuk pintu, mak saya buka pintu. Anak dia kan buka pintu, anak bongsu dia buka pintu, bagi saya masuk. Saya sembang-sembang, mak saya kata sembang-sembang lah, sembang-sembang. Sebab first tahun pertama puasa, umur 18 tahun baru start puasa kan. Duduk dekat cushion dekat hall rumah tu, mengantuk, tidur. Masa tidur tu saya bau orang tumis sardin. Tumis sardin. Hai, sedap betul. Sedap betul bau tumis saya, sardin. Tak sampai berapa minit, setengah jam baru tidur, mak saya kejut dah. Mak saya kejut, bangun. Mak saya panggil saya, Rabi, bangun. Ya mak, makan. Mak dah masak sardin dah. Oh mak, patutlah bau tumis sardin tadi, mak saya yang tumis. Makan, mak dah masak dah. Saya kata tak boleh mak, saya puasa. Alah, makan sikit lepas tu sambung. Saya kata tak boleh. Tak boleh. Mak saya kata, alah makanlah sikit, mak kesian tengok kau lapar sangat. Tak apa mak, nanti lama-lama biasalah. Lepas tu dia bila marah, dia marahlah sebab dia suruh makan. Saya tak makan. Dia kata engkau buaya nak puasa. Budak kampung ni ramai yang tak puasa. Memang betul pun dekat kampung saya tu, yang mana tak puasa, dia beli makanan, makan dekat kebun mak saya. Mak saya menuri getah masa tu kan. Jadi dia beli makanan dekat luar. Dia naik budak-budak muda ni naik motor pergi kat kebun mak saya. Kat kebun mak saya tu ada jeram. Dia duduk makan kat situ. Mak saya tunjuk, tengok ni semua ni budak tak puasa, nampak? Belum puasa tak puasa.
Ha. Baru ni saya jumpa, masih ada lagi dia orang ni kat kampung. Dah jadi jawatankuasa masjid pun. Cuma tak tergamak nak tanyalah, bang, dulu yang tinggal dah kodok belum? Dah kodok lah kot tuan-tuan, dah jadi jawatankuasa masjid, haji dah, agak-agak lah sangka buruk dengan orang. Sudah-sudah lah tu, kan? Jadi mak saya kata, kau beri nak puasa, budak kampung ramai tak puasa. Tak boleh mak, saya nak puasa. Kejap lagi mak saya tutup tingkap tutup. Kenapa tutup? Mak tutup apa? Mak tutup lah, nanti kalau kau makan orang tak nampak. Dia suruh makan. Mak dah tutup, dah makan. Tak boleh mak, tak ada orang nampak makan. Mak tutup tingkap, orang tak nampak. Tapi kalau saya makan, Allah nampak. Saya puasa kerana Allah, bukan kerana orang. Orang puasa tak puasa itu orang punya pasal. Saya dah jadi seorang Muslim, saya nak puasa. Yang tu mak saya, dia surrender lah. Dia kata, yelah, nanti kau nak buka puasa, nanti kau bawa ni lauk ni. Itulah pengalaman tahun pertama saya puasa, tuan-tuan. Ya. Jadi takut kepada Allah. Ada tak? Ada bulan puasa. So momentum tu nak kekal. Yang kedua, bulan puasa bulan syukur. Jangan membazir. Kalau ada lauk, masakan lebih, bawa bagi jiran. Kuih-muih tu bawa ke masjid, berbuka puasa sama-sama. Kalau tak pun bagi makan more. Ya, jangan bazir. Tuan-tuan, bulan puasa tuan-tuan, kalau sampah rumah tuan-tuan tu, dengar betul-betul maksud. Kak Long, kat belakang, tong sampah tu kalau berat dia 10 kilo, percaya atau tidak, 4 kilo makanan. Kuih lopis yang tak habis, murtabak, mi. Sebab bila pergi bazar Ramadan, nasib baik Allah Ta'ala bagi 10 jari, tuan-tuan. Ya, setiap satu jari ada makanan. Dia masa lapar memang semua kita rasa nak makan. Tapi bila kita dah buka puasa, makan martabak dua potong, makan kuih, minum air, kenyang lah. Betul tak? Sebab perut kita ni satu hari tak makan, dia kempis. Dia tak boleh sumbat-sumbat, relax. Sebab itu Nabi kata, buka puasa dulu, solat, kemudian baru makan. Kita tak, kita belasah, one shot tuan-tuan. Mula bersandar. Pergi masjid, buka aircon, letak 16 pun dia rasa panas. Sebab badan bahan pembakar baru nak bergerak dalam perut kan, baru nak bakar, jadi badan jadi panas. Ada aircon masjid ni? Baik. Itu yang kedua, syukur. Dan Imam Syafi'i, Imam Ghazali sebut syukur ialah menggunakan nikmat Allah pada jalan Allah suka. Yang ketiga, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ramadan ini mulia bukan kerana puasanya semata-mata, tapi Ramadan ini mulia, dimuliakan Allah kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Paling banyak Jibril datang jumpa Nabi, ulang kaji Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi siapa-siapa yang Quran dia tak berapa nak lancar, tak berapa nak fasih, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk tuan-tuan ulang kaji Al-Quran dan memperkemaskan bacaan Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, buat persiapan jumpa Allah. Ada kuliah kat atas. Ya, buat persiapan jumpa Allah. Bila kita bulan puasa ni, solid ibadat kita tuan-tuan. Subuh penuh, maghrib penuh, zuhur, asar, isyak, tarawih penuh masjid. Nampak ada persiapan. Kalaulah masa tu Tuhan ambil nyawa ni, memang lah iman kita tuan-tuan. Itulah yang sepatutnya berlaku di bulan-bulan yang lain. Nampak ada persiapan, sentiasa persiapan tu ada. Supaya momentum ataupun kita punya kesungguhan itu kekal pada bulan-bulan yang lain, persiapan. Jadi sepatutnya tahun ini tuan-tuan, jadi tahun ini kita punya keazaman adalah untuk memperkasa ketakwaan kita kepada Allah melalui ibadat puasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.